Okay, kita buka match kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita start dengan kita belajar trigonometri. Okey. Apa asas trigo yang kita perlu tahu? Apa itu trigonometri? Trigonometri. Trigonometri ini yang ada sin cos tan tu. Boleh? Sin cos dengan tan, kan? Sin cos dengan tan. Biasanya trigonometri ni dia ada kaitan dengan segitiga. Berkaitan dengan segitiga. Dia berkenaan dengan sudut lah. Trigonometri ni adalah sudut. So boleh jadi sudut kat sini, boleh jadi sudut kat sini, bergantung. Dan biasanya kat dalam ni kita boleh jadi theta, boleh jadi x, kan? So andai kata kita adalah theta, boleh kira sini theta. Okay, sini sudut lah, sudut yang kita nak cari iaitu theta. So depan ni adalah apa? Depan ni ialah apa? Berhadapan dengan theta. Kita panggil apa? Opposite. Opposite. Okey. Sini kita panggil adjacent. Dan sini kita panggil hypotenuse. Boleh? Kalau sudut dekat sini, kita kata ni x lah. Okey. Kalau sudut dekat sini, opposite dia adalah dekat sini dan adjacent dia dekat sini. Hypotenuse still dekat sini. Boleh? Dia boleh ubah. Boleh ubah bergantung kepada sudut mana yang kita nak cari. Boleh tak? Okey, anda kata ni theta. So kalau contoh kita satu lagi. So sudut segitiga satu lagi. Segitiga yang sama. Kalau sudut dekat sini, theta dekat sini. So opposite dia adalah dekat sini, adjacent dia dekat sini, hypotenuse dia dekat sini. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, yang lain? Ada 5 orang malam ni. Ya. Okey. So ini adalah basically yang kita perlu tahu, wajib tahu. Kalau theta dekat sini, opposite dia berhadapan, adjacent adalah bersebelahan. Ini adalah hypotenuse. So kalau theta dekat sini, opposite dia sini, adjacent dia kat sini, h dekat sini. Adjacent tu adalah sebelah. H pun sebelah juga, tapi kenapa kita panggil dia h? Sebab dia adalah garisan paling panjang. Dia ada 3 garisan, betul? 1, 2, 3. So sini adalah garisan yang paling panjang. So bila garisan paling panjang kita panggil hypotenuse. Okey, Aiman kurang faham yang mana? Kita perlu settlekan yang ni dulu. Kita perlu faham yang ni dulu sebelum kita nak masuk yang lain. Sebabnya kalau tak faham yang ni, yang lain nanti lagi tak faham. Ini adalah basic untuk trigonometri. Tak kisah segitiga macam mana pun, dalam segitiga, okey, dengar ni ya. Segitiga, segila, dah macam bangla lah, kan? Segitiga, okey, segitiga. Segitiga dia mesti ada tiga ni, tiga apa? 3 garisan, nampak? 3 garisan. 1, 2, 3. Nampak?
So, 3 garisan tu dia ada dia punya label, iaitu opposite, adjacent, dan juga hypotenuse. Okay, hypotenuse. So, opposite kita label sebagai O, adjacent sebagai A, dan hypotenuse sebagai H. Okey, apa ciri-ciri dia? Opposite adalah berhadapan dengan sudut yang kita nak cari. Tak kisah sudut kat mana. Okay, tak kisah sudut dekat mana. Tapi opposite adalah berlawanan. Opposite kan kalau kan English, bahasa Melayu dia apa? Berhadapan. Apa? Kan berhadapan, opposite. Boleh faham? Opposite, berhadapan. Boleh faham? Boleh faham tak? Opposite adalah berhadapan. Boleh faham yang ni? Opposite ni bahasa Melayu dia berhadapan atau berlawanan kat depan kan? Kat depan lah. Depan, boleh? Aiman boleh, Aiman? Fahamkan dulu, opposite adalah berhadapan. Boleh tak? Boleh faham ni, opposite ni? Kan, opposite bahasa Melayu apa? Berlawanan, tak kisah. Dia ada dua makna kan, opposite. Berlawanan atau depan. Boleh tak? Aiman ni kurang faham. Aiman boleh faham tak? Fahamkan makna dulu. Okay, siapa yang dah faham tu sabar je Cikgu nak bagi faham yang kurang faham. Aiman boleh tak, Aiman? Boleh Kalau rasa nak buka mic pun boleh. Cikgu dengar. Okey, opposite adalah berlawanan. Adjacent adalah bersebelahan. Okey, sebelah. Okey, ni berdepan, berhadapan. Ini depan Ini sebelah. Adjacent adalah sebelah. Dan hypotenuse adalah paling panjang. Paling panjang. Sisi yang paling panjang. Okey. Okey. So, sudut boleh jadi dekat sini ataupun boleh jadi dekat bawah ni. Kat bawah ni contoh yang atas, dan kalau kat atas ni contoh yang bawah ni. Okey. Boleh? So, bila sudut dekat sini, apakah yang berhadapan dengan dia? Ataupun kita nak cari yang paling panjang dulu, boleh juga. Mana yang antara paling panjang? Ni ataupun ni? Ya. Ambil ni. Okey. Padan. Okey. So kalau sudut dekat sini ataupun sudut dekat sini kan, kalau sudut mana pun yang paling panjang mesti yang ni. Yang serong ni adalah yang paling panjang. Okey, syarat trigonometri dia mesti segitiga apa panggil? Segitiga apa dia nama dia, boleh lupa. Segitiga apa nama dia ni? Segitiga apa ni? Bersudut tegak. Betul. Okey, bagus nanti. Bersudut tegak, segitiga bersudut tegak. Okey, dia mesti segitiga bersudut tegak baru kita boleh guna trigonometri. Okey. Kalau segitiga yang macam ni tak boleh. Tak boleh guna trigonometri. Boleh kalau kita tarik ni. Jadikan dia bersudut tegak. So yang sebelah ni yang kita boleh ambil. Okey.
Tapi dia mesti bersudut tegak. Sekejap Anak bising je dia. Okey. So kalau sudut dekat sini berhadapan dengan dia ialah yang ni. Sebab tu aku buat O kat sini. Jadi kalau sudut dekat sini berhadapan dia adalah kat sini. So apa-apa hal pun kita check dulu kat mana dia punya sudut yang kita nak cari. Okey, contoh macam ada macam gini yang kita buat kan. Contoh ada sudut yang ni. So kita tarik ni, tarik. So mana opposite dia? Ni opposite dia, ni adjacent dia. Ni hypotenuse. Boleh? Contoh lain lagi. Kalau sudut dekat sini, biasanya dia akan ambil yang ni tarik lah. Ni ada sudut, opposite dia sini, adjacent dia sini, hypotenuse dia sini. Contoh lain lagi. Kalau kat sini, so kita tarik sini, tarik bagi tegak So ni dekat sambung darjah ni. Okay, sudut dekat sini. Sini opposite, sini adjacent, sini adjacent, sini hypotenuse. So dekat sini sudut, tarik bagi dia sambung darjah. Sini adjacent, sini opposite, sini hypotenuse. Okay, yang zero tu adalah hypotenuse. Dah, boleh faham tak ni? First of all, kena fahamkan yang ni dulu. Boleh faham tak? Yang lain? Semua boleh faham? Aiman boleh faham, Aiman? Boleh ke tak boleh? Okay, kalau tak boleh, kalau tak faham bagi tahu Kalau tak faham bagi tahu. So kalau senyap ni saya assume faham lah. Okay, alright. Okay, boleh Okay, kemudian untuk berkenaan dengan sin costan, untuk sin costan dia mesti ada theta lah. Sin theta ke, cos theta ke, tan theta. Okay, cara nak hafal adalah soh kah toa, soh kah toa, soh kah toa. Ingat tu, soh kah toa, soh kah toa, soh kah toa. Hafal benda ni, soh kah toa. Ulang banyak kali, zikir dia. Okay, zikir dia benda ni. Soh kah toa, soh kah toa. Ulang sampai 100 kali nanti automatik melekat lah kat otak. Soh kah toa, soh kah toa. Apa benda soh kah toa ni? So ialah sin kan? S, sin. OH. So maksud dia O over H. Okay. Okay, bagus. Berarti okay. Kah ialah AH. Betul? AH. Adjacent over hypotenuse. Toa O over A. Maksudnya opposite over adjacent. Boleh hafal benda ni dulu. Ni memang kena hafal. Rasanya ni tak bagi dekat apa panggil? Dekat exam tak ada bagi benda ni. Ini memang kena hafal. Soh kah toa ni. Soh kah toa ni banyak kegunaan dia. Kertas 2 ada, kertas 1 ada. Kebanyakan ni guna lah. Okay, kertas 2 yang kita cari sudut, ada segitiga tu kita kena buat. Kena hafal benda ni. Soh kah toa. Okay, so zikir banyak kali. Sampai 100 kali ke 500 kali ke nanti automatik melekat kat otak. Serius. Rajin tak rajin, soh kah toa, soh kah toa, soh kah toa, soh kah toa, soh kah toa. Buat macam itu banyak kali. So nanti automatik ingat. Buat. Cuba buat. InsyaAllah boleh ingat. So ini adalah basic untuk trigonometri, soh kah toa ni. Dan ni kita kena tahu ni dulu lah. Kalau tak tahu ni nanti kalau hafal benda ni pun tak function juga. Okay, so ni semua dah faham berkenaan dengan segitiga ni. Okay, alright.
So kita dah faham. Saya nak digit. Tidak, tak lagi dah. Kita pergi ke bawah. Okey, ke bawah. So apa lagi dalam trigonometri berkenaan dengan kawasan? Kawasan positif. Kawasan positif lagi, kita kena hafal juga. Kawasan positif. Kalau cikgu ingat CAS je. C-A-S-T. CAS. Di sini, CAS. Bergantung kepada orang lain. Ada yang bahasa Melayu cikgu tak ingat bahasa Melayu dia apa. Cos is apa ada kan orang bagi ayat yang cakap apa-apa cikgu ingat. Contoh yang cikgu ingat adalah CAS. CAS ni apa, macam berlakon kan. Kat English ada casting, CAS. Okey. Okey, apa benda CAS ni? CAS ni adalah kawasan positif. Okey, kawasan positif. C kat sini adalah semua kalau kita tekan, okey. Dalam bulatan, okey, kalau bulatan macam ini, biasanya dia akan kira daripada sini. Sini kosong. Sini ke sini 90. Sini ke sini adalah 91 hingga 180. Sini ke sini 180 hingga 270. Sini ke sini 271 hingga 360. Okey, boleh. Dia macam bulatan lah ni. Bulatan. Okey, sini ke sini adalah kosong hingga 90. Sini 101 hingga 180. Kawasan ni. Kawasan ni 181 hingga 270. Dia tambah 90. Ingat gitu je. Kosong 90 180. Kenapa 180 sini? Sebab kan kalau tegak kan 180 sini ke sini. Sini ke sini 180 kan. Kat sini ke sini tambah 180 lagi, dapatlah 360. Okey, sini 270. Sini 360 juga. Okey. Boleh, ni basic sudut lah. Sudut kena ingat lah kan. 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. So setiap sinjak dia mesti 90 darjah. 90 darjah, sebab tu 90 darjah dia ada special sikit. Kalau buat gini mesti 90. Okey, kalau buat gini mesti 90. Ini mesti 90. Ini mesti 90. So dalam bulatan dia ada 360. Okey. So kawasan sini ke sini A. Apa A? A adalah all. Maksudnya tak kisah cos ke, sin ke, tan ke, tekan apa akan dapat positif. Betul. Satu bahagian mesti 90. Okey, boleh ingat? Satu bahagian mesti 90. Okey, A ni adalah all. All ni maksudnya apa? All ni maksudnya kita ada 3 je. Sin, cos, tan kan? Sin, cos, tan. So kalau all maksudnya kat sini kalau kita tekan apa-apa semua dapat positif. Apa maksud apa-apa tu? Kita tekan cos 60 akan dapat jawapan positif. Sin 70 dapat positif. Tan 80 dapat positif juga. Dia tak akan dapat negatif. Tapi cubalah satu-satu. Memang kat sini yang semua akan dapat positif. Boleh? Boleh? Sini semua akan dapat positif. Tekanlah. Okey. So, kalau kat kawasan ni daripada 91 hingga 180, sin adalah positif. Sin sahaja. Kalau kita tekan cos akan dapat negatif, tekan tan akan dapat negatif. Cari cuba tekan. Contoh apa kawasan di sini 150 kan. Cuba tekan cos 150 kat calculator. Kita akan dapat jawapan negatif. Tekan tan 150 pun akan dapat negatif juga. Cuba tekan. Boleh? Okey. Sama juga kat sini tan. Hanya tan sahaja yang positif. Okey. Kalau kita tekan cos ke sin ke kat kawasan ni, dia akan dapat negatif. Dan dekat kawasan ni hanya cos sahaja yang positif. Okey, tekanlah kalkulator nak untuk check. Boleh? Semua boleh faham tak ni? Penting tahu positif negatif ni penting. Yang lain
Zati je yang reply ni. Boleh? Yang lain boleh tak? Alright. Kemudian dalam ni kita perlu tahu graf juga, tapi graf nantilah. Tahu ni dulu. Okey. Kita kena tengok soalan sebabnya takut termasuk dekat AdMath pula nanti. Tak tidak faham. Sebab AdMath pun ada trigonometri juga. Cuma trigonometri dia ada double angle. Trigonometri ni ada single je. Okay, double angle tu maksudnya tak apalah, bacakan. Bukan tak belajar AdMath ni. Kalau belajar AdMath mungkin tahu lah double angle. Kalau perasan ada sin 2A. Nah, ini namanya double angle ni. Tapi dekat math kita tak belajar, jangan risau. Okey. Soalan. Kita screenshot soalan tak? Mana tak masuk? Okey, semua nampak soalan? So, tengok soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1. Dalam ajar berikut, ASTP. Mana ASTP? Oh, bukan ASTP. Sudut STP. Okay, sudut STP. Nampak? STP. Dan sudut SML. Bila nampak segitiga ni adalah sudut lah. Okay, SML. Mana SML? Ialah segitiga bersudut tegak. Okay, nampak STP, segitiga bersudut tegak. Bentuk dia macam ni. Tapi sini bersudut tegak. Kan? STP. Okay, dan diberi sini 4 cm. Okay, kemudian SML. Bawah dia. Cikgu pisahkan dia. SML. SML. Dan diberi sini 26. Sini sama darjah. Penting yang bersudut tegak ni. Kalau tak ada bersudut tegak, kita tak boleh guna sin konstan. Dan sini adalah theta. Panjangkan sikit. Sini adalah theta. Diberi cos theta sama dengan 3/5. Nampak ni? Cos theta, cos alpha. Alpha kat sini. Sini alpha. Sini alpha. Sini alpha. Alpha, cos alpha
3/5. SP sama dengan PM. Nampak? SP ni sama dengan PM. Maksudnya dia sama lah panjang dia. Sama panjang. So, kalau benda ni kita letak dekat sini. Sini sama dengan sini. Itu lah maksud dia, okey? Cari tan alfa sini. Okey. So, ini adalah hint yang diberi. Cos alfa sama dengan 3/5. Cos alfa, okey? Cos alfa. Cos apa? Soh kah toa? Soh kah toa? Kah kan? Cos. So, AH 35. AH. Kalau theta kat sini, A dia kat mana? Okay, mungkin ada yang slow sikit lah kan, sebab mungkin baru tahu. Okay, kalau theta dekat sini, A dia kat mana? 4 ni apa? 4 sebagai apa? 4 berhadapan. So, ni adalah opposite. Opposite. Kan Oppo ya kan, phone of Oppo. Okay, ni opposite. So, sini adalah adjacent. Kenapa sini adjacent? Dan sini adalah hypotenuse. Kenapa kita panggil sini hypotenuse? Kenapa sini hypotenuse? Okey, satu lagi hint, hypotenuse dia berhadapan, dia betul paling panjang. Okey. Satu lagi hint, siapa yang kalau ada yang terkeliru apa, dia tengok. Kalau berhadapan dengan 90 darjah, dia adalah hypotenuse. Nampak ni? Kan? Berhadapan dengan 90 darjah kan? Dia adalah hypotenuse. Boleh? Mungkin banyak kena ingat. Tapi nanti biasa kalau dah buat latihan semua, rasa macam senang aja. Jangan risau. Sekejap ni masa berlalu. Lagi 5 minit nanti keluar masuk balik . So, AH kan? AH. So, sini 3, sini 5. Itu panjang dia. Okay, 3, 5. So, kalau dekat sini 5, dekat sini kan? Sini 5 kan? So, sini pun 5. So, SM berapa? 5, 5. So, SM berapa? 10 kan? Okay, 10. So, kenapa dia bagi hint ni? Tulis dulu apa yang kita tahu, tulis. Ini kita tak tahu kan, tak payah tulis dulu. Mungkin boleh tahu tapi nanti dulu, relax dulu. Ada kadang dia tak sempat cari. Tapi yang ni kita basically kita tambah-tambah boleh tahu, tulis je. Kalau nak kena buat kiraan tak payah. Okey. Yang ni senang kan, 5 tambah 5 10 lah kan. Okey. So, soalan dia adalah apakah tan alfa? Tan alfa, tan theta. Soalan dia adalah tan theta tu apa? Kalau dekat sini, theta adalah dekat kawasan ni. Betul? Theta adalah kawasan ni. So, kawasan ni kan kosong daripada sini kan? Sini sampai sini. Dia termasuk dalam kawasan mana? Sini sampai sini. Nampak? Ni kawasan apa ni? Cos. Dia ke cos. Sin. Ni kawasan sin. Sin positif, betul? Sini kawasan sin positif. Nampak tak? Nampak cikgu bandingkan ni. Theta adalah yang ni. So kita buat segi yang 4 ni kan, 4 pangkah ni, 4 tambah ni kan. So kita buat juga bentuk dia. So kawasan sini adalah sin sahaja yang positif. So kita boleh check kat jawapan. Okey, kalau tengok ni dia nak tan kan. So tan mesti negatif, betul? Tan mesti negatif. So jawapan positif kita buang. Okey, dah tinggal 2 jawapan. So at least kalau tak ingat kita boleh hentam antara 2. Okey, tapi janganlah hentam. Fahamkan betul. Fahamkan dulu. Okey. So kemudian theta ni kita boleh letak sini. Theta kat sini, theta memang kat sini. Tapi kita boleh wakili dia dekat sini. Maksud wakili tu apa ? Kita boleh guna dia untuk letak kat sini untuk sementara, untuk kita cari nisbah dia. Okey, benda-benda ni adalah nisbah ni.
dia adalah benda yang dia dah kecilkan. Ni adalah nisbah. Okay. So theta dekat sini cuma dia nak bagi tahu berapa darjah ni. So darjah dia adalah dekat kawasan sin. So jawapan dia negatif. Okay. Kalau kita letak theta dekat sini, lepas tu kita ambil terus, confirm positif. So apa positif ini? Kenapa sini positif? Tan positif. Kalau kita letak tan, dia akan dapat positif. Sebab sudut dia kecil, kurang daripada 90, betul? Kalau kurang daripada 90, sudut mestilah positif. Okay. Okay, semula. Tan dekat sini, theta dekat sini, dia letak adalah untuk dia tahu, nak tahu dia positif ataupun negatif. Okay, nak tahu positif ataupun negatif. Kalau dia suruh cari sin theta, kalau dia suruh carilah soalan, kalau dia suruh cari sin theta, so jawapan dia apa? Jawapan dia positif lah. Sebab apa positif? Sini sampai sini kawasan sin, so sin positif. So kita boleh ambil jawapan positif kalau dia tanya sin. Tapi sekarang tanya tan. Okay, so sin terbangkar. Okay, dia tanya tan. Sebab tu theta dekat sini adalah untuk kita buat decision sama ada jawapan positif ke negatif. Dia bergantung kepada yang dia nak cari. Sin cos tan. Boleh tak tu? Itu dulu, kena tahu tu dulu. Boleh? Kena tak faham? Kurang faham? Rasanya memang ada yang kurang faham. Okay? Mungkin ada yang kurang faham. Okey, theta dekat sini kita kena tahu berapa sudut dia. Kalau kita letak kat sini, so akan dapat kawasan mana? So kawasan sin. Kalau dia cakap tu punya lain masuk. Dah masuk belum semua? Hai, tak masuk lagi ni. Sekejap Tunggu yang lain masuk. Takut tak faham nanti. Lambat pula masuk ni.
lagi ni yang boleh masuk. Nick dengan Haris. Tak apalah, kita start dulu. Okay. So, sambung yang tadi. So, tan theta kita boleh pindahkan kat sini, theta dia untuk sementara. So, kalau theta kat sini, sini adalah apa? Opposite, betul? Sini adalah adjacent dan sini adalah hypotenuse. So, kalau tan theta dia apa? TOA, kan? TOA, T-O-A, TOA. O/A. So, tan theta sama dengan O/A. Apa O? O dia 10, A dia berapa A dia? Macam nak cari A? Macam mana nak cari A? Nak guna konsep apa? Teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras ke, tak kisah ikut sebutan macam mana pun. So, guna teorem. Siapa masih lagi tak faham teorem? Itu cikgu ada explain dah kan teorem. Boleh teorem. Ini kuasa 2, tolak ni kuasa 2. Dapat jawapan punca. Ke dah lupa? Nah, nanti ulang balik, tengok balik video sebelum ni. Okey, teorem. Untuk kita cari ni, kita kena buat ni kuasa 2 tolak dengan ni kuasa 2, lepas tu punca. Dapat berapa? Cuba cari. 12 lah. Ke 24 ke 26? 24 lah. Dapat 24 ke sini? Jadi cuba cari. Yang lain satu cuba cari. Enam kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Dapat jawapan punca kan? Okay, nak suruh cikgu kira. Dapat 24 kan? Okay. So, dapat 24. So, TOA kan? OA. So, 10 per 24. Boleh kecilkan tak? Kecilkan dapat berapa? TV 2. 5 per 12. Okay? So, ada tak jawapan 5 per 12? Ni kan? Jawapan dia mesti negatif. So, 5 per 12. Negatif 5 per 12. So, jawapan dia adalah A. Boleh faham? Boleh faham semua? Yang lain boleh? So, basic kena kuat So, basic apa? Basic teorem kena kuat. Sokah toa kena hafal. Actually, teorem Pythagoras kita belajar time bila? Teorem Pythagoras kita belajar form 1 hingga form 3. Okay? So, kena tahulah basic tu kena hafal. Teorem Pythagoras ni. Sokah toa ni rasanya form 3 ada belajar. Cikgu tak ingat sebab cikgu tak ajar form 3. Tapi kena tahulah. Alright. Boleh faham ini? Okey, kita pergi soalan nombor 2. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh pergi soalan nombor 2. Siapa baru masuk tu?
Haslina siapa Haslina? Okey. Soalan nombor 2. Dia beri cos theta sama dengan negatif 5/17. Cos theta sama dengan negatif 15/17. Dan bentuk dia macam mana? Tak boleh nak buat ni. Guna dia panjang sikit. Panjang sikit. Dan dia kata ni sambung. Alright. So, sini ada 90 darjah. Kenapa tak 90 darjah? Sebab ni ada ni kan. Ini adalah bentuk 90 darjah. Theta dekat sini. Sini dah 16. Okey. Mana hipotenus dia? Kalau tengok kat sini kan, ni segitiga. Mana hipotenus? Opposite jangan dulu. Hipotenus je dulu. Sini ke bawah ni? Bawah ke atas? Hipotenus. Nak tanya dulu. Hipotenus bahagian atas ke bahagian bawah? Kena bezakan tu dulu. Okey, berarti betul. Yang lain. Lain cuba respon. Hipotenus LN ke LM? Cepat. Hipotenus LN ke LM? Yang lain? Tak semua orang lagi jawab ni. Mana hipotenus? Cepat jawab. Jawablah, jangan tak jawab. Try. Tak nak try Sini K, sini L, sini M, sini N kan. Soalan nombor 2. So, hipotenus adalah LM ni. Sebab apa? Sebab dia berhadapan dengan 90 darjah. Sini adalah hipotenus. So, hint yang dia bagi adalah cos theta sama dengan negatif 15/17. Kenapa dia negatif? Sebab nampak ni. Ni kawasan mana ni? Lebih 90 kan? Lebih 90 kurang daripada 180. So, itu adalah kawasan sin. Nampak? Kalau sini ke sini 90. Sorry. Sini ke sini 90. Tambah sikit. So, kurang daripada 180 kan? So, sini adalah apa? Dia punya sudut ialah antara 90 hingga 180 kan. Ni sudut ni. Kalau 90 sini je. Kalau terlebih, dia antara 90 hingga 180. So ni adalah kawasan sin. Sebab tu dia bila kita buat cos, dia jadi negatif. Nampak? Kan anggaran sudut ni adalah antara 90 hingga 180.
So bila anggaran dia antara kawasan 90 hingga 180, so kalau kita buat cos, dia akan dapat negatif. Boleh faham? Boleh? Boleh ke tak ni? Masih pening? So theta boleh letak kat sini untuk sekejap, untuk sementara theta boleh letak kat sini. So dia cakap cos 15/17. Mana 15? Kalau sini sudut dia, sini hypotenuse. Cos apa cos? K, betul tak? K, iaitu adjacent over hypotenuse. Betul? Adjacent over hypotenuse. Kat mana adjacent dia? Kalau sini theta, sini adalah opposite dia, berlawanan. So sini hypotenuse, so sinilah adjacent. Okey? Tak faham. Tak faham mana Aiman? Aiman tak faham yang mana? Okey, bab ni memang susah sikit sebab banyak benda nak kena apa punya nak kena hafal. Tak faham yang mana? Padam dulu. Tak padam ni. Tak apa. Kenapa cos? Oh, kenapa cos? Sebab dia bagi tahu ni cos. Nampak? Dia bagi tahu cos. Sebab tu kita buat cos theta sama dengan negatif 15/17. Sini dia bagi 16 tadi kan. Okey, theta dekat sini. Sebab tu dia letak negatif. Okay, siapa yang tak tahu kenapa negatif? Sebab dia dekat sini. Ini adalah kawasan apa? Ini adalah sudut dia apa? Sudut apa? Sudut antara 90 hingga 180, betul? Sudut ni. Sudut ni adalah 90 hingga 180. Bila sudut antara 180 hingga 90, 90 hingga 180, dia adalah kawasan sin. Okey, ini 0 hingga 90. 90 hingga 180. 180 hingga 270 dan 270 hingga 360. So ini adalah kawasan all. Semua positif, all positif. Di antara 90 hingga 180 sin positif. 180 hingga 70 tan positif. Hari ini cos negatif, cos positif. Ingatlah benda ni. PS TC ke ikut masing-masing. Tapi kalau macam cikgu buat macam tadi itulah kas tu kan. Kas yang ni. Siapa yang baru masuk tu? Ada yang baru masuk kan? Kas. Buat macam ni boleh. So start kosong kat sini. 0 hingga 90 all positif. 90 hingga 180 sin. 180 hingga 270 tan. 270 hingga 360 cos positif. Okay. Alright. Sebab tu dia negatif ni. Beritahu explain ni. So kemudian theta ni kita boleh letak kat dalam. Bila letak kat dalam dia akan jadi positif lah kan. Letak kat sini, kita letak sekejap kat sini. So kalau cos apa dia cos? Cos adalah K. Betul? Cos sama dengan adjacent over H. Cos theta sama dengan adjacent over H. So A H kan. So A adalah 15, H adalah 17. Seperti yang kita tahu tadi, H adalah dekat sini. Sebab apa kat sini? Sebab dia berlawanan dengan sampul darjah. So H adalah 17. Okay, 17. Okay. So sini ada opposite, confirm tak ada. So 16 sama 16 lah. So sinilah 15. Sebab dia ada 3 sudut je. So sini 15, 17, 16. Itu sebenarnya dia nak bagi tahu hint yang dekat dia bagi, yang cos theta sama dengan 15 17 ni adalah untuk kita letak kat sini. Okey. Cari perimeter dalam cm segitiga LMN. Segitiga LMN. So perimeter macam mana nak buat?
tambahlah semua kan. 15 tambah 17 tambah 16. Boleh? Tambahkan 31, 48. Ada jawapan 48. So jawapan dia adalah B. Boleh? Boleh semua? Ke ada yang tak faham lagi? Tak faham tak apa, cikgu ulang. Tak kisah pun, boleh. Jangan malu tanya. Dah faham belum? Semua boleh faham? 16, 17 macam mana dapat? Benda ni kena praktis banyak kali Cuba buat soalan. Tulis balik apa yang basic cikgu cakap tadi. Masa awal-awal tadi cikgu explain. Tulis mana yang perlu hafal kan, yang sohkah tuar tu kan, tu kena hafal. Okay, macam mana teorem kena tahulah. Itu basic. Ada record. Ni cikgu bagi link. Yang sebelum ni pun ada record, cuma cikgu tak bagi link lagi dan sebelum ni cikgu bagi semua link. Ada satu kelas je yang itu cikgu cakap tak record kan. Tak ingat kelas yang mana. Itu cikgu tak record. Ada sekali tu. Sekali ke 2 kali. Itu lagi sebab tak setting. Itu lagi lupa nak tekan kan. Okay. Tapi yang ni boleh faham ni? Semua? Okay, kita pergi next. Kalau ada semua tak ada soalan, kita boleh pergi next. Soalan nombor 3. Pada teori menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Kita boleh bagi nampak. PQR. Okey, sini adalah bersudut tegak 90 darjah. Sini adalah theta. Okey. Q P. Dia beri sin theta sama dengan 5/13. Okey, nampak hint ni? Sin apa sin? Sin adalah soh, kan? Sin adalah soh. Sin theta sama dengan 5/13. Sin adalah soh. Apa? Opposite over hypotenuse. Sini bagi sini 18 kan. So theta kat sini soh. OH kan. Sini opposite dia kan. Sini hypotenuse dia. Sini adjacent dia. Okey, kalau soh maknanya sini 5, sini 5, sini 13. Okey, logik tak? Sini 18, sini 13. Logik ke tak logik? Sini 13, sini 18. Okey, tak logik. Okey, tapi sebenarnya kalau ikutkan sini sepatutnya berapa? Sini sepatutnya berapa? Macam nak cari sini yang sepatutnya? Ini adalah ni kalau ikutkan teorem 13, 5 ke sini berapa? Betul, sebab hypotenuse sepatutnya lebih panjang. Betul. So maksudnya kalau sini 13, sini 5, sini berapa? Macam nak cari? Jawapan ni tak salah memang ni soalan dia. Okey. Dan dia akan dapat jawapan sekejap lagi. Jadi cikgu tunjuk. Sini 13, sini 5, sini berapa? Cepat cari. Guna apa? Guna teorem. Cepat cari guna teorem. Sini 13, sini 5, sini berapa? Okey. Yang lain dapat tak? Okey, ada sudah jawab. Tidak jawab. So 12, sini 12. Okey. So macam mana 12 boleh dapat 18? Macam mana 12 boleh jadi 18? 12 kali berapa dapat 18? Macam mana kita nak cari benda ni? Okay, benda ni soalan kebat sikit lah.
Sikit je hebat dia, tak kuat sangat. Macam 12 boleh jadi 18. Darab berapa? Macam kita cari nak tahu darab berapa. So, untuk kita cari benda ni, kita buat je 12 darab X sama dengan 18. Kita cari X ni kan, 12 pindah 11 jadi apa? 12 pindah 11 jadi apa? Bahagi, betul? 18 bahagi 12 akan dapat berapa? Sifir 6 kan? 3/2 ataupun 1.5. Boleh juga 1.5. So maksudnya dia kena kali dengan 1.5 baru dapat 18. So maksudnya 5 ni untuk cari jawapan yang sama dengan 18 ni, bukan sama dengan 18, maksudnya synchronize dengan 18. Okey, kita nak cari jawapan yang synchronize. Oh, yang synchronize yang sekata dengan 18, yang sesuai dengan 18. So kita darab dengan 1.5. 5 darab 1.5 dapat berapa? Ini macam nisbah lah. Okey. Ataupun cara kedua, cari dulu 5 darab 1.5 dapat berapa? Jadi cikgu ajar cara kedua. Tujuh point lima kan? Betul tak? 5 kali 1.5 7.5. Ini adalah 7.5. So cari luas dia. Luas guna yang bulat ni. Guna yang bulat ni. Cek luas segitiga. 1/2 kali 7.5 kali 18. Soalan ni hebat kena fikir. 1/2 kali 7.5 kali 18 dapat apa? Okey, 67.5. Dapat kan? C kan jawapan dia. Okey, mungkin ada yang masih tak faham lagi. Okey, segitiga ni sebenarnya dia guna nisbah. Okey, dia pada balik. Mungkin ada tak faham, betul tak? Ada tak faham kan? Okey, kita screen balik. Okey, ya. Tak faham. So, sini theta. Sini PQR. Gue screen pelan-pelan. 18. 18 ni adalah nilai sebenar. Okey, nilai sebenar dia adalah 18. Yang 5/13 ni adalah nilai yang dah dikecilkan. Faham tak? Nilai yang dia dah kecilkan. Contoh macam berapa 10/30. Kalau kita kecilkan dapat apa? Contoh ada segitiga. Sini 30, sini 10. Kan? Tapi kalau ikutkan sin konstan, dia akan kecilkan jadi 1 dengan 3, 1/3. Dia macam gitulah. Kalau sin konstan ni dia kecilkan, benda ni dia nilai sebenar dia boleh jadi apa-apa nombor pun. Okey, tapi dia akan synchronize lah nanti. So contohlah kat sini. Kalau sini theta, sini 18, sini adalah O, sini adalah H. Betul? Dia bagi tahu kat sini sin theta 5/13. Benda yang tak senang ni kita padam dulu. Soalan ni soalan tricky sikit lah. Okey. So sin theta sama dengan 5/13. So kalau ikutkan sin OH, betul? Sepatutnya sini 5, sini 5, sini 13. Dan kita kat sini tak logik lah kalau sini 18, betul?
So kita perlu tahu 18 ni memang nilai sebenar dia tak salah. Dia yang nilai sebenar dia. Cuma ni nombor ni yang dia kecilkan. So kita perlu tahu dakwat merah yang dekat sini berapa. So 13, kalau kita guna teorem 13, 5, sini adalah 12 patutnya. Kan? 12 ni adalah nombor yang dah dikecilkan. Okey. 12 adalah nombor yang dah dikecilkan. So, kita nak tahu apa? Kita nak tahu sebelah sini, PQ ni, nilai sebenar PQ berapa? Kan? Nilai sebenar PQ ni berapa sebenarnya? Kita nak tahu. So, nilai yang dah dikecilkan adalah 5 dengan 12. So, kita tulis 5, 12. Yang dia dah kecilkan 5, 12. Ataupun kita boleh tulis nisbah boleh. 5 nisbah 12. So, kalau dekat sini, PQ kan? PQ kita tak tahu berapa? Nisbah 18. Betul. So, kita perlu tahu, kita perlu cari 12 nak pergi 18 kena darab berapa. Seperti yang tadi dapat darab dengan 1.5, betul? So, sini pun kena darab 1.5. Baru kita dapat jawapan sebenar PQ. Okey, cara nak cari benda ni, banyak cara boleh pilih. Dan cara yang paling senang adalah kita buat 5, 12, PQ 18. Okey. So, daripada sini, 18 pindah je sebelah. 18 pindah sebelah. 18 pindah sebelah, jadi darab. So, 18 darab dengan 5/12. Dapat tak nilai PQ yang sebenar, iaitu 7.5? Dapat tak? Dapat kan? Itulah cara yang paling senang, paling cepat lah, paling cepat. Kalau siapa boleh apa ni, boleh adapt dengan benda ni, pecahan ni, mula kita nisbahkan dulu, lepas tu kita buat pecahan. 5/12 sama dengan PQ/18. Okay, so bila kita buat, dapatlah PQ 7.5. So soalan dia adalah cari luas dalam cm untuk PQR. So cari luas, kita gunalah rumus luas. Okay, so nilai sebenar kat sini adalah berapa tadi? 7.5. Okay, ini nilai sebenar. Ini nilai sebenar. Yang tulisan warna merah ni adalah nilai yang paling kecil, yang dah dikecilkan. Okay, nilai sebenar dia sini 18, sini 7.5. So cari luas. Cari luas, buatlah rumus luas. 1/2 kali panjang kali lebar, ataupun kali tinggi kali tapak. Tak kisahlah macam mana pun, yang paling sisi dengan sisi. So 1/2 kali 7.5 kali dengan 18. Dapatlah 67.5. Boleh faham tak kalau konsep yang ni? 5/12. Kita bukan ambil yang ni. Kita bukan ambil yang ni ya. Kita nak dapat kawasan ni. So kita ambil 5 dengan 12. Sebab yang ada nilai sebenar adalah 18 ni. Yang lain boleh faham ke? Kenapa cikgu guna 5/12? Boleh juga nak buat 5, 12, 13. Boleh juga tambah satu lagi 13. So, PQ 18, QR. So, sini ke sini cari 1.5, sini ke sini kali 1.5, sini ke sini pun kira 1.5. Dapatlah semua nilai sebenar. Boleh juga. Tapi buat apa kita nak cari QR, sebab kita tak guna pun. Nak cari luas kita perlu tahu sisi tepi je. Kan? Boleh? Boleh faham? Okey. Next soalan. Soalan nombor 4. Oh, nombor 4 ni sudut. Apa sudut pula? Bentuk graf. Okey, bentuk graf, cikgu explain sikit bentuk graf.
Okey, bentuk graf. Kita ada 3 benda kan. Sin, cos, tan. Betul? Sin, cos, tan. Okey, sin bentuk dia adalah, kita ambil depan dia, S. Dia start pada sini. Ini circle apa? Ini cycle dia. Dia bentuk S. Kalau cos, bentuk dia macam mana? Macam ini. Okay, 0, 90, 180, 270, 360. Jadi bentuknya macam mana ni? 0, 90, 180, 270, 360. 0, 90, 180, 270, 360. Boleh? Tan bentuknya macam mana pula? Tan ni pelik sikit lah. Tan bentuk dia gini. Kosong, 90, 180, 270, 360. Ni tan. Tan dekat nilai 90 tak ada, dekat nilai 270 pun tak ada. Cuba tekan calculator. Tan 90, cuba tekan. Dapat apa? Tak dapat jawapan kan? Dapat command error. Sebab tu dekat dia bentuk dia macam ni. Dia tak menyentuh langsung 90. Dia cuma mendekati. Mendekati tu maksudnya tak menyentuh langsung lah. Kalau dia sentuh pun dia sentuh sampai 89. 89.99999. Kat sini dia sambung balik 90.2, 90.3. Boleh lah. Kalau cuba tekan tan 90.1, dapat nilai. Nilai dia banyak kat bawah, negatif. Negatif berapa dah. Kan, cuba tekan tan 90.1. Dapat nombor pelik-pelik lah, tapi negatif. Negatif yang banyak kat bawah. Okay, boleh faham? Ni bentuk-bentuk dia. Sin bentuk dia macam ni, cos bentuk dia macam ni, tan bentuk dia macam ni. So kalau tengok sini, dia berkenaan dengan sin. So agak-agak sin bentuk dia macam mana? Dia mesti bentuk S, kan? So sini salah, ni bentuk C, ni bentuk C juga, C terbalik. So nilai dia antara, dia jawapan dia antara ni ataupun ni. So nak ambil yang mana? Okay, nampak tak sini? Ada tak negatif? Ada negatif tak sini? Tak ada. So kalau tak ada, bentuk dia macam ni lah. Bila ada negatif, contoh letak negatif, so bentuk dia akan terbalik. Ataupun kita boleh try. Okay, kita boleh try. Macam mana nak try? Okay, standard 0, 90, 180, 270. 180, 270, 360 kan, satu lagi 360. Okay, so kita tekan sin kosong. Dapat berapa jawapan? Kita masukkan kat sini lah, masukkan kat theta ni, sebab sini adalah theta. Okay, sini adalah theta, ni adalah y. So kita masukkan kosong dekat theta ni, kan y sama dengan sin 2 sin theta, kan? So theta kita cakap kosong, sini 90, sini 180, 270, 360, kan? So kita tekan kosong, masuk kosong dekat theta ni. Sin kosong, dapat kosong, kosong dah 2, kosong, dapat kat sini. Kita masukkan 90 kat sini. Sin 90 dapat apa? Dapat 1 kali 2. Okay, maksudnya sin 90 1 kali 2 2 lah. Dapat kat sini. Betul. So masuk lagi sin 180. Sin 180 dapat kosong, kosong dah 2, kosong, dapat kat sini. Okay, 270 pula. 270. Oh, okey.
Okey, tak apa, tak apa. Kita buat yang ni dulu. Cikgu ada silap kat sini. Sebab cikgu tak nampak dia punya sudut ni lain-lain. Nampak 270, sini 180, sini 270. Ini 540, 360, lain-lain kan. So tak boleh, kita boleh terus pangkah. Tak boleh terus pangkah. Okey. Kita kena check ni dulu. So kemudian kita masukkan 270. 270 masuk sini. Sin 270 dapat negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Okey. Alright. So 360. Sin 360 dapat kosong, kosong darab 2 kosong. Dapat kat sini. So nampak bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Sini negatif 2, sini 2. Sini negatif 2. Okey, kalau tengok soalan yang pertama. Dia kosong ke 180. Nampak? Kosong ke 180. Kosong ke 180, dia mesti ke atas. Okey, kalau kat kosong dia mesti kosong. Dia mesti kat sini. So confirm salah. Okey, tak apa, betul ni salah ha. Ni confirm salah sebab dekat kosong dia mesti dekat sini. Alright. So titik dia mesti kat sini. So ni confirm salah. Kita ambil yang ni pula. Dia start daripada 90. Okay, dia start kat 90. Dia tak 90 dekat mana ni? Dekat kosong. Dekat nilai kosong 90. Sepatutnya 90 kat nilai apa? Dekat atas. Dekat 2. So ni salah. Alright, sepatutnya dekat sini. Okay, sepatutnya nilai dia kat sini. Untuk 90 sepatutnya nilai dia kat sini. Okay. So kita pergi pula dekat C. C 180 dia dekat kosong, betul? Sama tak? Okay, sama. So 180. Sini tengah-tengah ni berapa? Macam nak cari? So kita ambil ni, bahagi 2. Tambah 2 bahagi 2. Sebab apa? Tambah 2 bahagi 2 dapat 360 kan. So maknanya sini 360 kan. Okay. So tengok kat sini. Sini kosong. Okay, betul. Dekat 270. Sini dia tak letak kan. Maknanya sini 270 lah. Sini 270. Dekat negatif 2. Betul tak? Okay, betul. Dekat 360. Dekat sini kosong. Okay, betul. Tapi kita tak sambung. Okay, kalau kita nak buat, kita boleh sambung. Sambung lagi. Okay, kita boleh sambung lagi kalau nak dapat confirmation. Kita boleh sambung. Sambung sampai 540. 360 tambah 90 akan dapat 450 kan. 460 tambah 90 dapat 540. Okay, dia sambung lah. Tekan sin 450 akan dapat 1 kali 2 dapat 2. Okay, 540 pula. Sin 540 dapat kosong kali 2 kosong. So dapat sini. Okay, boleh? Dapat tak? So betul tak untuk kalau ikutkan C ni? Sepatutnya jawapan dia C lah, kan? Okay, sepatutnya jawapan dia memang C. Jawapan dia C. Okay, kita tengok D pula. Tengok D. Dekat D. Okay, dekat D. Sini 270. Sini 360. Tengah dia berapa? Sekejap, tengah-tengah. Tambah 2 ni bahagi 2. Tambah 2 ni bahagi 2. Dapatlah tengah-tengah ni. So tambah 315. Sini sepatutnya 315. Tapi kalau tengok kat sini 270 negatif 2. 360 pun negatif 2. Nampak tak? Tapi sepatutnya 360 berapa? Okay, 360 sepatutnya kosong. Sepatutnya dekat sini. So D salah. Okay. So jawapan dia adalah C. Boleh faham? Itu kita nak check satu-satu. Cikgu pun tak boleh tadi salah awal-awal sebab cikgu terus pangkah. Tak boleh lah. Kena kita lukis dulu yang betul. Lepas tu baru kita tengok mana yang sesuai. So cara nak lukis cikgu dah beritahu lah yang tadi kan.
letak Y, letak theta. Lepas tu plotkan dulu 90, 30, 70, 360, 450, 540. Macam cikgu tahu nombor-nombor ni. Macam cikgu tahu kan. Kita tambahkan 90, 90, 90. Okey, 90. 90 tambah 90, 180. 180 tambah 90, 270. 270 tambah 90, 360. Macam itulah. Saya nak cari dia punya nombor yang dekat benda ni. Boleh? So jawapan dia adalah C. Boleh faham tak? Okay. Alright. So soalan nombor 5. Okay, Y tan theta. Okay, dia suruh cari, dia tanya tan theta pula. Macam biasa, kita perlu buat jugalah. Tapi tan theta basic. Kan basic, tak apa kita buat satu-satu. 0, 90, 180, 270, 360. Tan kosong dapat berapa? Tan kosong kosong. Kan? Kosong. Tan 90. Dapat make error tak dapat. Kalau dapat make error kita letak 89. Kat sini 89 kan? Tan 89. Dekat atas. Betul. So maknanya bentuk dia macam ni. So kat 90 ni kita buat garis putus-putus. Kita buat garis putus-putus sebab dia tak kena. Okey, kemudian kita letak pula dan nak air masa nanti masuk balik kita ada lebih tak cukup masa lagi. Kita habis 10.55. Saya buat tan 91. Dapat apa? Dapat negatif, betul tak? So negatif dekat area bawah ni lah. So letaklah kat sini. Lepas tu lepas 91, okey, 180. Sini 180 kan? Sini 90, sini 180. Betul. So tan 180 dapat apa? Dapat kosong dekat sini. Lepas 180, 270. Tan 270 dapat mat error kan? So macam biasa kita buat 269. Tan 269 dapat kat mana? Positif. Betul tak? Dapat kat positif. So kita letak ni garis. Oops. Pun garis juga. Macam itu betul je. So 269, 271 dapat 270 mat error. 271. Tan 271 dapat dekat sini lah, negatif. Letak kat sini. Tan 360 dapat kat kosong. Okay. Macam ini bentuk dia. 90, 180, 270, sini 360. Ni ikut ni. Dia tak jauh sikit sebab nak letak benda ni kan. Okay, boleh? So, kemudian inilah bentuk dia sepatutnya untuk Y sama dengan tan theta. Kalau siapa yang belum hafal lah. Kalau siapa yang dah hafal, siapa yang dah hafal lah, yang dah hafal dia boleh buat terus lukis dia macam ni. Lakar je, tak perlu nak buat betul pun. Lakar je sebenarnya. So, baru dia check kat sini. So, mana yang paling sesuai? Nampak kat sini? 90 kat sini. Kalau 90 kat sini, dia kena tak 90. Betul tak? Kat bawah ni 180 dekat kosong kan? Betul tak? So sepatutnya depan dia A lah. Dapat buat dah betul lah. Okey, yang C, yang B 180 pergi ke 270 apa? 180 sepatutnya dekat mana? 180 sepatutnya dekat sini, dekat kosong, dekat sini. Tapi dia buat dekat sini. So B salah. Okey. Boleh faham? So C pula. C 90 dia dekat 1 ni, dekat kosong. 90 kat kosong. Dia buat kat sini. Sepatutnya 90 kat mana? 90 dekat mat error. Sepatutnya 90 dia ikut macam ni. Kat sini. Dia 180 adalah kosong. Kan? Sepatutnya kan? Nampak? So ni salah. So D pula 180 dekat atas pula. So salah lah. Soalnya 180 dekat kosong ni.
buat kat atas. Pergi 270. 270 kena pula kat sini. Sepatutnya kat sini, kan? So salah. Itulah jawapan dia E. Boleh? Boleh faham semua? Okey, ready keluar, masuk balik. Okey? Jadi terus. Okey, ready keluar, masuk balik. Kita ada lagi masa dalam 10 minit. Yang banyak listen. So boleh buat kerja rumah. Okey. Dah keluar belum? Oh, belum keluar. Yuk keluarkan lah. Kita masuk balik Masuk balik tau. Sekejap lagi tambah 10 minit. Sikit lagi. Okay, kita tengok soalan nombor 6 ni. Tengok soalan nombor 6. Nyatakan nilai H dan K. H dengan K. Dia bagi sudut ini. Ini segi satu. Yalah segi satu kan. Betul dia bagi sini. Sini 66.4. So maksudnya dia suruh tarik yang ni. So kita lukis macam ni lah. Okay, sini adalah 66.4. So panjang sini ke sini adalah 1. Sebab apa 1? Nampak ni, sini 1 kan? 1. So sini 1 juga lah. Faham? So sini 1. Boleh faham tak? Faham tak kenapa sini 1? Faham tak kenapa sini 1? Nampak? Sini ke sini 1. Sini 1. So sepanjang, kalau dia buat sini pun sini 1 lah. Sini tarik pun sini ke sini 1 juga. Okay. So sini adalah 1. So sini dia bagi tahu HK kan. Apa maksud ni HK ni?
X dia H. So maksudnya sini dia H dan sini dia K. So macam mana nak cari H dengan K? So kita guna apa? Kita gunalah sin dengan cos. Kalau guna sin 66.4 sama dengan apa kalau sin? So, betul tak? So kalau sin ni cos, ni dia punya sudut. O mana? O adalah sini. Okay, so K per 1. K per 1 kan? So K per 1 sama dengan K lah. Betul? So K adalah sin 66.4. Tekan sin 66.4 dapat berapa? Sin 66.4 dapat berapa jawapan? .92 dapat? 0.916 kan? Okey, 0.916. Okey, letak je 0.916. 0.916. Okey, H pula. H adalah adjacent, betul tak? Adjacent untuk sudut ni. So bila adjacent dengan hypotenuse adalah apa? Cos lah, kan? Cos 66.4 sama dengan adjacent per hypotenuse, betul tak? Okay. So A adalah H dan H adalah 1 kan. So H per 1 adalah H lah. So H sama dengan cos 66.4. Cuba tekan cos 66.4. Cos 66.4 dapat berapa? 0.4. Okay, so H sama dengan 0.4. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Cikgu explain ni. Simple, ni simple. Ke ada yang tak faham? Faham so dapatlah jawapan tu. Jom cek jawapan yang mana? A, B, C, D. Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? Apa jawapan dia? Belum habis. Belum habis. So jawapan dia apa? A. Okey. So jawapan dia adalah A. Boleh faham? Boleh faham ni? Okey, yang lain tu cuba buat. Okey, gambar cikgu dah bagi dah dekat grup. Okey, dekat grup apa, grup kita lah, dekat WhatsApp kan. Cuba buat. Okey. Esok ada masa free. Esok pagi ke? Oh, tapi Haris sekolah kan? Haris Johor, so sekolah. Oh, tak sekolah Oh, yelah. PKPB start. Oh, dah start PKPB 9 bulan kan? Tak sekolah. Ahad pagi free. Esok free pagi. Ahad pagi free. Oh, kat JB dah PKPB pagi dalam pukul 9 ke? Boleh pukul 9. Semua boleh tak? Yang ada kat dalam ni semua boleh esok? Esok pagi kita nak buat kelas. Kan kita ada 2 kelas yang kena ganti kan? Ada 2 kelas yang kena ganti. Esok boleh buat? Oh, ada kelas sejarah. Apalah, tengoklah esok malam ke. Ni cikgu beritahu balik. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tutup dulu main kita.
dan tasbih kifarah dan surah balas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua kerana hadir. So harap lepas ni lebih ramailah. Ada 5 orang ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.